is simple lah, very simple. Kalau dia ada benci ke aku, tak suka ke aku, orang tu, kalau satu orang tu, memang dia akan, apa yang aku cakap akan jadi tak best. Apa yang aku cakap akan dia pusing jadi tak betul. Jadi yalah, masalah semayang ni memang masalah sulit dan rumit. Memang mengakulah masalah semayang ni. Mereka duk ingat yang kita yang mengaji ni, contoh dia macam, dia macam ni lah, very simple lah. Kalau kaji balik, Rasul ni kerja dia, jalan Rasul ni, jalan petunjuk ni, jalan Rasul ni adalah jalan menyampaikan. Okey, bila jalan yang menyampaikan, iaitu tabligh lah, kerja Rasul ni menyampaikan. Jadi kalau kita kaji balik, alright, we go this way. Macam Ustaz Azhar Idrus, Ustaz lain lah di Malaysia, mereka pun membawa jalan Rasul, iaitu menyampaikan, tapi dari sudut fiqh, dari sudut ilmu, bukan ilmu yang orang mengaji, ilmu tasawuf atau ilmu makrifah ni. Jadi kalau ulama-ulama makrifah sedang bercerita tentang ilmu makrifah, mereka itu juga sedang menjalankan kerja-kerja Rasul, iaitu menyampaikan. Cuma masalah dia hari ni tak boleh lah. You cannot say this is wrong when you cannot understand. So, kita tak boleh menghukum suatu ilmu itu tak benar hanya dikarenakan kita tidak memahami. Tak ada satu orang yang pergi mengaji untuk belajar tak payah semayang. Sebenarnya, ayat yang memerintahkan mendirikan solat di dalam Al-Quran ni banyak sekali lah kita boleh jumpa. Contoh dia dalam surah Al-Baqarah ayat 3, ayat 43, ayat 3, ayat 43, ayat 45, ayat 238, ayat 239, dan surah An-Nisa ayat 102, 103. Dan boleh tengok juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, surah At-Taubah. Kita boleh kaji dalam surah At-Taubah ayat 11, ayat 54, surah Hud. Surah Hud tak salah aku ayat dia 114, dan kita boleh cari juga surah Al-Isra ayat 78, 79, 36, surah Maryam ayat 59, surah Taha ayat 14, dan surah 22 kot, Al-Hajj tak salah aku ayat 77, surah Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2, ayat 9, dan surah Al-Kabut ayat 45, dan surah 70 ayat 23. Dan kalau kita pergi dalam surah 73 Al-Muzammil tak salah aku, Al-Muzammil ayat 20, dan surah 74 ayat 42, 43, dia ada sebut dalam tu, dia kata apakah yang menyebabkan kamu masuk di dalam neraka sakhur. Mereka menjawab kerana mereka tidak mengerjakan solat. So kita faham solat itu amatlah penting, bukan kita tak faham, tapi itulah. Kalau awak mengaji fiqh, guru awak mencerita tentang perihal fiqh, tapi kita kena ikut sebab dia pun menyampaikan. Tapi bila orang berada di pahaman ilmu tasawuf dan ilmu makrifah, bukan bererti mereka tidak semayang. Takkanlah kami-kami yang mengaji ilmu makrifah ni tak semayang. Tapi cuma itulah saya kata tadi, rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 238, 239. Orang kata mereka ni mengaji ilmu tasawuf lah tak semayang, ilmu makrifah lah tak semayang, tak payah semayang. Memanglah semayang mereka ni tak payah, iaitu tidak sukar ataupun tidak mengalami kerumitan, sebab mereka punya semayang ni seperti yang tercatat di dalam surah Al-Baqarah ayat 239. Semayang mereka sambil berkenderaan, sambil berjalan kaki, pasal itu kategori semayang orang-orang makrifah. Bukan bererti mereka tidak semayang. Mereka semayang, tapi mereka bersemayang solatul daimun. Itu masalah ini bila orang mengaji, orang tak faham. Orang tak faham kedudukan semayang. Kalau dalam fiqh, macam mana keadaan dia, orang tak faham. Dalam tasawuf, macam mana keadaan dia, orang tak faham.
Jadi Tuhan tu dia bagi sesuatu yang menyukarkan hanya untuk kamu menggunakan akal mencari yang senang. Sebab dia ada dalam Al-Ma'un ayat 4, ayat 5 tu banyak orang kata mereka ni pakai sentence tu saja, failul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Bukan masalah dia. Dalam Al-Isra pun, surah Al-Isra ayat 36 bercerita sebab nak mendirikan semayang ni kita kena tahu qauli, fi'li, qalbi dan rukun-rukun dia, takluk dia. Kita kena tahu benda tu. Kita bukan boleh main-main. Dalam Quran banyak tekan bab semayang seperti yang telah disebut tadi. Kami pun tahu ayat-ayat tu, surah-surah tu. Siapa lagi lah yang kami nak ikut? Dalam surah Al-Isra ayat 80. Jika kamu mengikut Rasul, maka kamu mengikuti Allah. Kalau kamu mentaati Rasul, maka kamu mentaati Allah. Jadi kita naik syahadah kita Muhammad Rasulullah. Kena faham baik-baik benda tu. Dia sentiasa berserta. Surah Al-Hadid ayat 4, surah Al-Qaf ayat 16. Semua dia bagi tahu lah, tapi kita duk kira nak protes, duk tuduh orang yang mengaji ilmu mengenal Tuhan ni adalah orang-orang yang sesat. Tak boleh cakap tu. Tak ada siapa nak jadi pahlawan, tak ada siapa nak jadi pahlawan agama. Buat apa nak jadi pahlawan agama? Tak ada dasar apa. Sebab Tuhan itu berserta, buat nak perlu apa lagi? Nak jadi hero, nak jadi apa? Itu makam tasawuf kalau bercakap pasal itu. Semua orang banyak melakukan kesalahan, aku pun banyak buat. Tapi time is heals everything. Time make us see more further. Kalau kita nak jadi penendam, kita dari umur 20 tahun, kita jadi pendendam sampai 60 tahun. Ini kerja hati. Bukan kerja hati, itu penyakit hati. Tapi kalau kita nak jadi pengasih, penyayang, bertengkar macam mana pun, bergaduh macam mana pun, berselisih faham macam mana pun, tetap tak sampai ke hati. Sebab kerja hati itu mengingati Allah. Sebab kadang-kadang aku terkejut jumpa orang bercerita tentang benda-benda yang lepas. Masih berdendam rupanya dalam hati tu. Tak ada masalah, tak ada siapa yang nak menyesatkan siapa dalam ilmu makrifah ni. Kita tahu perihal semayang tu wajib. Wajib. Tidak boleh tidak. Jangan salah sangka atau jangan mudah menghukum. Sebenarnya orang mengaji ilmu makrifah atau orang mengaji ilmu tasawuf ni adalah orang-orang yang paling bawah, iaitu peringkat bawah di dalam beragama. So you guys go ahead with your understanding. No problem.